Inspirasi Inforia Islam. Bersedekah sebungkus roti tidak menjadikan kita miskin, tidak juga menjadikan kita hidup susah. Sebungkus roti inilah cara kita menjadikan kehidupan warga Palestin, Syria dan Yaman menjadi lebih baik. Ayuh kita membantu dengan sebungkus roti buat Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen Bread for Love, anjuran aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Kota Baru 89.8 FM. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat nanti, rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja ada campur ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan daripada auto, letak 1 step below D atau gear 3 dan bila kita bergerak tetap pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Syukran jazilan, terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi sudi bersama-sama dengan stesen radio kami ini, semestinya Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita bersua buat kali yang kedua pada minggu ini dalam rancangan Bicara Adab yang disiarkan di Radio IKIM ini pada setiap Selasa pada pukul 9 malam. Dan sekali lagi saya memperkenalkan penyumbang tetap bagi rancangan ini telah pun bersedia secara maya, secara dalam talian ketika ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita bersua pada minggu kedua dalam bulan Oktober ini bagi meneruskan lagi perbincangan kita yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan daripada Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Ustaz pada minggu lepas kita telah pun berbicara tentang fasal pertama, iaitu cara meninggalkan maksiat yang zahir, maksiat anggota, dan kita lebih memberi tumpuan kepada anggota lidah. Dan Ustaz telah pun menghuraikan sebesikit tentang pertamanya bercakap bohong dan kemudiannya aspek yang kedua menyalahi janji. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita pada malam ini Ustaz kalau kita lihat
zaman sekarang masih lagi ada sesi temuduga apabila seseorang graduan ingin hadir untuk mencari pekerjaan. Jadi bagaimana Ustaz melihat dalam konteks kita berbincang tentang anggota LIDA ini bagi mengelakkan daripada bercakap bohong, menyalahi janji. Kita sedia maklum ada sesetengah calon temuduga ni mereka terlalu teruja sampai kadang-kadang tu memberi fakta yang silap, memberikan perancangan demi perancangan tapi tak berlaku juga. Jadi bagaimana Ustaz melihat dalam konteks kita pada hari ini apabila seseorang calon itu menghadiri sesi temuduga dan juga memelihara anggota LIDA? Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullah taala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sebelum kita memberi respon terhadap persoalan yang sangat baik diutarakan tadi, InsyaAllah kita mulakan pengajian kita dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kefahaman yang benar kepada kita dan kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nazri hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Seterusnya sidang pendengar IKIM yang dimuliakan, Alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita dari kalangan yang terpilih untuk bersama-sama dalam majlis yang penuh barakah ini. Majlis untuk kita membersihkan jiwa dan rohani kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak kiralah kita berada di mana, yang mendengarkan daripada dalam kenderaan masing-masing, yang mendengar daripada YouTube ataupun daripada Facebook, kesemuanya bukan kebetulan tetapi atas pilihan daripada Allah. Maka mensyukuri nikmat tersebut merupakan perkara yang sangat perlu dilakukan daripada seorang hamba yang mencari keredaan Tuhannya. Kita masuk perbahasan kita pada malam ini masih lagi berbicara berkaitan dengan lidah ataupun lisan. Kita dah bicarakan tentang penyakit-penyakitnya, dan dua daripada penyakit yang besar yang ada pada lisan ataupun lidah, itulah dia kita sebut tadi, berbohong dan juga menyalahi janji. Maka tadi ada persoalan berkaitan dan juga dalam konteks kita sebut kehidupan hari ini. Orang ataupun anak-anak muda yang baru lepas menghadapi ataupun sudah melewati alam pengajian akan masuk ke satu fasa lagi, fasa untuk bekerja. Tapi sekarang nak dapat pekerjaan bukan satu perkara yang mudah. Apalagi nak dapat position ataupun tempat yang sesuai dengan pekerjaan kita. Hari ini ramai orang belajar benda lain, kerjanya benda lain. Itu pun sudah menunjukkan rezeki di tangan Allah Ta'ala. Kita walaupun dah belajar macam-macam ilmu, ada kalanya kita tak boleh pun memilih apa yang ingin kita kerjakan daripada ilmu yang kita dapat. Kerana rezeki dalam jaminan Allah dan dalam ketentuan Allah. Maka mungkin ada orang yang dia perlu kepada satu pekerjaan ataupun dia nak pada pekerjaan tu juga. Maka akan ada interview lah, istilahnya akan ada interview. Jadi bila interview ni kan orang nak tengok kita punya kita panggil tu confident, kelancaran kita menjawab, kita ni menguntungkan syarikat ataupun tidak. Itu perkara-perkara yang biasa yang memang akan dinilai oleh penilai. Persoalannya, boleh tak ketika itu kita berbicara dengan bicara yang tidak benar? Contoh, kita cakap contohnya macam ni. Contohnya, orang tanya kepada kita, awak merokok tak? Contoh, dalam keadaan mereka mencari pekerja yang tidak merokok. Kita kata kita tak merokok, dalam keadaan sebenarnya kita merokok. Contoh macam tu. Ataupun banyaklah lagi contoh-contoh lain. Yang penting cakapnya tidak seperti apa yang sebenar. Maka itulah dusta. Yang kedua adalah menyalahi janji. Oh, awak boleh buat macam ni. Awak boleh macam ni. Oh, saya boleh, ni saya boleh, ni saya akan buat, ni saya akan buat. Orang akan tanya kan apa yang awak akan buat bila awak dapat pekerjaan ni. Oh, saya akan buat begini, saya akan buat begini, saya akan buat begini, saya akan buat begini. Perancangannya itu sangat cantik lah. Sangat hebat lah. Kira syarikat tu boleh naik nombor 1 dekat dunia tu kalau dengar perancangan dia tu. Tapi bila dapat tak buat pun, macam mana? Baik, perkara yang pertama perlu kita fahami, ni berkaitan dengan kehidupan sebenarnya. Kita kena tahu yang sebenarnya di dalam hidup apa yang kita cari. Bukan kita cari kekayaan harta, bukan kita cari kebanyakan dari aset dan wang, tetapi yang kita ingin peroleh daripada hidup adalah keberkatan. Itu konsep utama yang perlu kepada terutama golongan muda lah, kita sebut, yang baru nak melewati alam pekerjaan, alam perkahwinan, baru nak mula stabilkan kehidupan. Memang cubaan dan dugaan itu dihadapi. Itu resam kehidupan. Mak kita, atuk kita dah melalui perjalanan yang sama dengan kita. Maka kita perlu ingat yang kita perlukan bukan pada banyak. Kerana ramai orang yang ada banyak tak cukup. Yang ada banyak tak cukup. Dan kita bukanlah nak kata kita nakkan sampai tiada. Kerana takut nanti kita hilang pula rasa keyakinan terhadap keadilan Allah dan sebagainya. Tetapi yang kita inginkan adalah keberkatan. Keberkatan bila banyak ke sikit ke dia mencukupi.
Dan yang kita inginkan daripada apa yang kita peroleh adalah dengan apa yang kita dapat menambah taat kita kepada Allah. Itu asasnya. Maka macam mana kalau kita menipu dan sebagainya? Soalan itu sebenarnya yang paling tepat adalah kita tanyakan kepada diri kita, ke mana kita ingin bawa kehidupan kita. Kalau kita ingin bawa kepada Allah, maka perkara itu, walaupun kita, kalau saya tak buat macam ni, saya tak dapat kerja. Yang bagi kerja pada kita Allah. Yang bagi rezeki pada kita Allah. Kalau kita kata, kalau saya tak kerja, saya tak makan. Kita pernah ingat tak dulu masa kita lahir, kita pernah fikir ke pasal makan kita? Kita tak pernah fikir. Kita jerit je tiba-tiba, mak kita bagi susu. Masa tu ada mak saya, ada orang tak ada mak pun dia dapat minum susu. Kan anak-anak kecil yang terbuang, tiba-tiba ada orang ambil. Ustaz, kan ada orang ambil. Benarlah Allah jadikan itu semua sebab untuk dia mendapat rezeki. Maka bagaimana diri kita yang ada Allah kurniakan akal, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panduan daripada Al-Quran dan hadis, tiba-tiba meragui janji-janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga lidah kita daripada berdusta. Dan kita kena ingat, ketika kita menjaga falsafah ini dalam kehidupan kita, keberkatan akan Allah berikan. Bahkan kalau tadi kita kata, kalau kita Ustaz, takkan saya tak nak cakap saya tak ada apa-apa perancangan, bukan macam tu. Tapi kalau kata contoh orang tanya pada kita, apa perancangan awak untuk syarikat ni semua, maka kita cakap kita akan usahakan dengan izin Allah. InsyaAllah ini cadangan yang saya ingin lakukan. Jadi maksudnya apa? Semuanya kita gantungkan atas keizinan daripada Allah Ta'ala. Bukanlah dengan pastinya saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Lepas tu tak mampu buat. Tapi kita letak dan gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin Allah. Kalau saya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan, maka saya nak buat begini, buat begini. Maka ketika itu kita gantungkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kita masuk kepada perbahasan kita pada malam ini dalam perkara yang ketiga daripada maksiat lidah. Saya rasa mungkin lebih sesuai kalau kita sebut maksiat lidah, supaya orang rasa benda ini bukan hanya kesalahan, tetapi yang memberi kesan kepada akhirat seseorang. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di halaman 109, perkara ketiga yang perlu dihindari oleh manusia ketika mana dia menjaga lidahnya adalah mengumpat orang ataupun ghibah. Kalau bahasa Indonesia dipanggil menggunjing. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Dosa mengumpat adalah lebih berat daripada 30 kali berzina, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Bagaimana Al-Imam Al-Ghazali nak menarik perhatian pembaca, maka dia terus memberi ancaman kepada orang yang mengumpat. Kamu perlu tahu, mengumpat ini besarnya dosa ni, sehingga disebutkan kedudukannya itu lebih berat daripada seseorang itu berzina. Sampai macam tu. Maksudnya berat. Kerana ramai orang menganggap ianya ringan. Selalu kita sebutkan macam mana? Kalau kita tengok Tuan Haji Ahmad Nazri, kalaulah ada orang dia letak dekat tepi jalan ataupun dekat laluan kita tu satu botol arak, kita tengok orang kita ni sensitifnya dengan arak sampai dia lari jauh sikit. Dia tak nak lalu sebelah arak pun dia takut. Apa lagi pegang? Sebenarnya arak tu kalau kita ambil buang tak ada apa pun. Kerana haramnya itu adalah ketika minum, dan Allah laknat itu orang yang bawa, orang yang beli, orang yang jual dan sebagainya. Tapi kita punya takut tu, Masya Allah, itu satu perkara yang baik lah. Kita lari jauh tu, ambil kona sebab menjauhi arak. Sampai macam tu.
Kerana apa? Haram arak. Jadi dulu pernah share kami tanya, apa pula hukum mengumpat? Haram, dalilnya jelas. Daripada Al-Quran, daripada hadis disebutkan. Maka daripada dalil-dalil naqli. Maka apa bezanya haramnya arak dengan haramnya mengumpat? Kedua-duanya haram. Tetapi kenapa orang melanggari mengumpat seumpama ia bukan satu kesalahan? Tak rasa kotor, tak rasa jijik, tak rasa bersalah. Kenapa? Kerana hati yang tidak dibersihkan. Kita ni bila dalam agama, dalam cuba bersihkan hati, kena jadi macam orang yang kita panggil perfectionist lah. Kalau kita tengok kan ada orang yang jenis, dia tak boleh tengok rumah ni kotor sikit. Kotor sikit lah. Kita pula jadi rimah, kan? Kadang-kadang kita jadi rimah. Dia ni letak caruan sikit, dah kena betulkan. Sebab apa? Dia perfectionist. Orang-orang soleh macam itulah hati-hati mereka. Tak boleh sedikit terusik dengan perkara yang buruk. Cepat istighfar, cepat rasa bersalah, cepat menangis. Kita ni berbicara kotor cukup banyak tapi tak rasa apa-apa. Maka perkara ini perlu kita ambil perhatian. Maka bagaimana cara Al-Imam Al-Ghazali nak tarik perhatian kita? Maka dia kata kita kena ingat mengumpat ni bukan satu dosa yang kecil. Jadi dia pesan kepada kita supaya menjaga lidah kita daripada mengumpat. Maksudnya apa? Maksudnya dari pelbagai cara. Sama ada kita sendiri tidak mengumpat, itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita diam dan rida dengan perbuatan orang yang mengumpat. Ataupun mengakui umpatannya. Kadang-kadang dia tak mengumpat, tapi dia mengangguk. Ataupun kalau orang tanya, betul tak aku cakap ni? Dia biarkan lagi perbuatan mengumpatnya orang lain. Itu pun jangan kita lakukan. Dan yang dimaksudkan dengan ribah atau perkara atau mengumpat itu ialah bahawa engkau mengatakan apa sahaja perkara yang ada dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataan tersebut, tentu ia akan marah. Barulah Imam Ghazali datangkan kepada kita dengan perkataan ataupun dengan definisi mengumpat. Ada orang mungkin dia tak jelas mengumpat ni apa maknanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, apa dia? Kita cakap tentang seseorang dan kalau dia dengar dia tak suka. Walaupun kita kata, Ustaz, yang saya cakap betul, dia memang macam tu. Sebab betul lah nama dia mengumpat. Kalau tak betul, kalau kita punya persepsi kan kita tu, saya cakap tu pun dia betul, Ustaz. Kalau tak betul tu lain cerita. Kalau tak betul jadi fitnah. Kalau tak betul jadi fitnah. Sekarang ni sebab betul lah. Sebab betul lah yang dikatakan sebagai mengumpat. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah, kata beliau, perkara mengumpat ni tak kira. Mungkin nanti ada orang kata, Ustaz, kena cakap jika bawa kira mengumpat. Maka perkara ini Syekh Nawawi Bantan sebut dah. Kata beliau tak kira lah kita sebut atau kita tulis. Zaman sekarang Ustaz kami tak ada cakap-cakap, tapi kita mesej tu dalam WhatsApp, dalam mesej. Sekarang ni mungkin mesej pun jarang dah orang pakai. Semua dah pakai WhatsApp, pakai Telegram. Maka tak kira katanya. Sama ada kalaulah kita berbicara ataupun kita memberi isyarat ataupun kita menulis. Kadang-kadang kita bagi isyarat. Maksudnya kita kutuk dia lah tu. Kita cakap pasal dia dengan kawan kita tentang orang yang seorang lagi. Dengan isyarat, bahasa isyarat. Kesemuanya itu tidak boleh dilakukan. Dan kesemuanya itu dikira sebagai mengumpat. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim. Walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar-benar berlaku pada diri orang yang berkenaan. Kita tengok ada satu nota kaki, kata penterjemah, dan jika apa yang engkau sebutkan itu tidak ada pada orang yang berkenaan,
maka engkau dikira yang mengada-ngadakan. Orang yang buhtan disebut dalam Al-Quran, iaitu lebih besar lagi dosanya daripada mengumpat. Jadi daripada perkataan di perenggan pertama sahaja, Imam Ghazali sudah beri penekanan. Perkara yang disebut sebagai mengumpat ni bukan perkara yang kecil. Bukan boleh kita ambil ringan, kerana perkara ini perkara yang memberi kesan kepada hati-hati kita nanti. Jangan sampai hati kita menjadi keras kerana perbuatan lidah-lidah kita yang tidak kita jaga. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan apa yang bakal disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali lagi, dengan tambahan-tambahan yang nanti akan memberi kefahaman kepada kita dan manfaat-manfaat ilmu yang cukup banyak. Baiklah, terima kasih Ustaz Ahmad Salahuddin atas kupasan yang telah disampaikan sebentar tadi. Apapun untuk makluman para pendengar IKIM, rancangan Bicara Adab masih lagi belum berakhir. Ada beberapa lagi perkara yang bakal dihuraikan oleh Ustaz sebentar saja lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum. Rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Leah, saya tengok awak sehari dua ni asyik murung saja. Nanti makin naik darah tinggi awak tu tahu. Saya ni risaulah Abang Haji. Awak ni tak sudah-sudahlah risau. Awak kena jaga kesihatan awak, Leah. Cuba cerita sikit kat saya. Apa yang awak risaukan sejak akhir-akhir ni? Kita ni Abang Haji, anak kita ramai tapi semuanya perempuan. Yang lelaki cuma anak kakak saya yang kita jadikan anak angkat dan saya susukan dia. Memanglah dia mahram kita dengan anak-anak kita, tapi dia bukan waris kita bang kalau kita dah tak ada nanti. Itu yang awak risaukan, Leah. Sebab bila kita meninggal nanti, bukan semua harta kita tu anak perempuan kita dapat. Kalau kita buat wasiat pun, saya tak tahu cara yang terbaik. Boleh ke buat wasiat untuk waris sendiri? Abang nak ke nanti adik-beradik abang berebut-rebutkan harta abang bila abang dah tak ada nanti? Harta atas nama abang tu bukannya sikit. Tanah abang bukannya sekangkang kera. Rumah sewa je ada 200 buah. Lori sampah ada 70 buah. Tanah kelapa sawit 100 hektar. Hei, Abang Haji ni risau tu saya. Betul juga awak cakap tu, Leah. Selama ni saya tak terfikir pula nak uruskan harta-harta itu. Tapi macam mana nak buat? Dengan siapa boleh kita rujuk? Ada masalah untuk menguruskan harta anda? Bawalah masalah-masalah anda berkaitan harta kepada kami untuk diselesaikan dengan menghadiri program kami Kursus Bimbingan dan Panduan Pengurusan Harta Keluarga Islam tahun 2022 yang akan diadakan pada 22 hingga 23 November 2022 di Dewan Besar IKIM. Yuran hanya RM450 saja. Untuk pendaftaran hubungi unit program dan latihan di talian 0362046323 atau 325 atau layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Kuantan 89.6. Alhamdulillah, syukur kita bersua kembali di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami untuk rancangan Bicara Adab. Dan sebentar tadi telah pun Ustaz menghuraikan perkara yang ketiga di bawah tajuk memelihara lidah, iaitu mengumpat orang, ghibah, di mana tajuk ini dikupas daripada kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Jalan Hidayah, karangan Al-Imam Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi Ustaz, silakan untuk sambungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Ahmad Nazri, hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Kita terus perbahasan kita pada malam ini dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali daripada kitabnya Bidayatul Hidayah, dan kenapa kita perlu membacanya, mendengarnya, memahaminya dan cuba mempraktikkannya, kerana Al-Imam Al-Ghazali merupakan orang-orang yang kita kenal bahawasanya dirinya telah melalui perjalanan suluk dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sendiri sudah mujahadah, sudah riadah,
sehingga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara. Macam mana kita tengok orang-orang yang dia telah berjaya dalam apa yang dilakukan, barulah dia tulis. Kita baca buku orang bagaimana menjadi jutawan, maknanya penulis tu jutawan. Bagaimana nak jadi petani yang berjaya, dia itu petani yang berjaya. Kalaulah seorang yang berniaga tulis buku tentang bagaimana jadi petani yang berjaya, siapa yang nak baca buku tu? Sedangkan dia sendiri tidak bertani. Maka sedemikianlah buku ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam keadaan dirinya sendiri seorang yang sudah menempuh jalan menuju kepada Allah. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jauhilah daripada cara mengumpat. Jauhilah, ni pesan Imam Ghazali, pesan lagi, jauhikan diri kita daripada cara mengumpat secara sindiran ataupun perli ulama su', iaitu umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Macam mana nak faham maksudnya? Tengok Al-Imam Al-Ghazali kata, contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah Ta'ala membaikkan halnya. Jadi kita tengok dia tak ada mengumpat apa pun, tetapi perkataannya macam dia nak kata ada tak kena dengan orang ni, mudah-mudahan baiklah untuk dia tu. Jadi seumpama dia ada nak cakap sesuatu yang tak baik, tetapi dia tak cakap. Dia tunggu orang tanya, dia tunggu orang ada datang rasa ingin tahu. Jadi perkara ini pun perlu diambil perhatian. Tengok, hal ini dah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali pada tahun 500 lagi. Dah hampir 1000 tahun. Penyakit ini telah wujud. Bukan pada masa sekarang. Dahulu lagi orang telah punya penyakit-penyakit sebegini. Dalam keadaan sekarang yang semakin lemahnya umat daripada amal, maka kita akan lihat lebih lagi. Maka kemudian disebutkan, sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Tengok apa kata Al-Imam Al-Ghazali seterusnya. Sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Kadang-kadang kita dengar macam, baiknya kan, baiknya dia. Apa dia? Pertama, mengumpat orang kerana maksudnya dapat difaham dengan jelas. Dia nak cakap yang tak elok lah kat orang tu sebenarnya. Nak cakap orang tu ada buat salah lah tu sebenarnya. Yang kedua, membersih dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang tanpa disedari. Jadi itu sebab kita kalau nak bersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati ni, kena bersihkan di tangan seorang guru murabi. Ustaz tak boleh ke bersihkan sendiri? Kan kita sebut semua perkara ini adalah penyakit. Ni kan, mengumpat, pemarah, nanti semua sifat-sifat ni penyakit. Maka kalau kita dekat dunia ni, kita demam, kita selsema, kita sakit jantung, anggota kita sakit, siapa yang ubat? Doktor. Orang tak percaya pada diri sendiri pun untuk mengubati diri sendiri. Maka bagaimana dengan penyakit hati? Sudah tentu ada doktornya, tetapi bukanlah doktor yang di hospital, tetapi doktor-doktor yang disebut sebagai seorang guru murabi yang mentarbiah kerohanian kita. Baik. Maka kemudian disebutkan lagi apa dia? Seandainya niatmu ikhlas di dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara bersendirian. Kalaulah kita betul-betul nakkan kebaikan pada dia, kita rasa dia ni tersalah langkahnya, maka tak perlu diumumkan kepada orang lain. Tak perlu dikatakan semoga Allah perbaiki dia dan sebagainya. Tetapi yang diperlukan adalah apa dia? Kita mendoakan secara sendirian. Kita doakan saudara kita. Ingat Nabi kata apa? Nabi kata di antara doa yang mustajab adalah doa fi zahril ghaib. Apa dia doa fi zahril ghaib? Apabila seseorang mendoakan orang lain, orang tu tak tahu, maka doa ini akan mustajab cepat. Sebab apa? Sebab malaikat akan mengaminkan doa tersebut. Jadi kalau kita nak kebaikan pada orang,
Bukan kita cerita pada orang tentang keburukan dia dan kita kata, ya Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada dia. Tak. Tapi kita sendiri mendoakannya di waktu bersendirian tanpa diketahui oleh sesiapa kerana menjaga keaiban dia, keaiban seseorang. Maka disebutkan lagi apa? Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Kalaulah kita tak suka keburukan dia, susah hati kalau dia buat salah, maka dah tentu kita tak nak orang lain tahu. Sebab apa? Sebab kita dah sebut sebelum ini tanda iman yang sempurna. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang kamu sampai bila? Sampailah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalaulah kita ini orang yang kasih kepada saudara kita, susah hati kita kalau dia buat salah, kalau dia buat tak elok, maka sudah tentu kita tak nak orang tahu apa yang dia tak pernah buat. Seperti mana kita tak suka orang tahu apa buruk yang kita pernah buat. Itu adalah tanda iman yang semakin sempurna. Maka disebutkan lagi apa? Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dan keaibannya, kita cakap kita susah hati lah tengok dia, risaulah kita tengok dia, dengan sebab dan keaiban, kita tunjukkan kita punya susah hati, kita cerita keaiban dia, maka itu sama ertinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Sebenarnya kita sedang buka keaiban-keaibannya. Kita kena ingat, aib ini seperti aurat. Aib seseorang ni macam aurat. Maka ketika mana kita suruh orang menutupi aurat daripada dilihat oleh orang, kenapa kita membuka aurat yang batin untuk orang lain tengok? Maka bukan untuk dibuka keaiban-keaiban. Sebenarnya firman Allah Ta'ala di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Kalau kita amati apa yang telah disebutkan oleh Allah ini, maka kita tidak akan boleh biarkan lidah kita terima umpan. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah seseorang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Adakah kamu suka? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Maksudnya apa? Perumpamaan orang yang dia ini mengumpat, menceritakan keaiban orang lain dari kalangan saudaranya, seumpama memakan daging saudaranya sendiri. Bahkan beratnya ancaman kepada orang yang mengumpat, sampai dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi diperlihatkan dengan orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Maksudnya Nabi dah tengok keadaan tu dan memang ianya berlaku. Maka Nabi telah pesan kepada kita. Maka kita perlu jaga diri kita, jaga keluarga kita dan sebagainya. Bahkan kalau kita boleh kongsikan bagaimana akhlak para guru kita, antaranya yang boleh kita sebutkan untuk mengambil pelajaran daripadanya, penterjemah kitab kita yang sedang kita pelajari, kitab Bidayatul Hidayah yang sedang kita pelajari, diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah mencahayai kuburnya dengan cahaya kenabian ataupun cahaya daripada cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cahaya-cahaya ilmu-ilmu yang telah dilimpahkan. Maka beliau disebutkan kalau ada orang datang kepadanya nak cerita tentang orang, Syekh kenal tak tentang seseorang, ataupun Syekh tahu tak orang ni. Jadi ketika itu orang tahu, Syekh tahu ada orang nak cerita tentang orang kat dia, Syekh akan kata, oh minta maaf lah, saya tak kenal lah, saya tak tahulah, saya tak nak tahulah. Sebab apa? Tak nak dengar tentang orang, tak nak dengar tentang orang.
Kerana apa? Kerana beramal dengan apa yang telah Allah sebut. Ini guru-guru yang kita sebut, yang murabbi, yang beramal dengan ilmu. Sampai kita lihat mereka itu benar-benar mengamalkan apa yang telah dipesan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita sambung sedikit lagi sebelum kita berehat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, apabila engkau mengumpat saudaramu, Allah Ta'ala telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai. Maka hindarilah penyakit riba ini. Nak ke kita? Allah samakan kita macam tu. Dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Kalau kita tahu kesannya, kita tahu akibatnya, dah tentu kita tak akan biarkan lidah-lidah kita daripada berkata-kata dengan perkataan-perkataan tersebut. Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah dirimu sendiri juga pernah mengerjakan maksiat secara sendiri-sendiri? Kalau kita tengok keburukan orang, dia lakukan kesalahan, kemaksiatan, kita nak buka. Kita tak ingat ke kita sendiri ada keaiban dan kemaksiatan, cuma tidak diceritakan orang lain dan orang lain tak melihat. Hakikatnya Allah tahu. Takkah kita rasa kita sendiri punya aib untuk kita sibukkan? Sampai kenapa yang boleh kita sibuk dengan keaiban orang lain? Kemudian, dan juga dengan cara terang-terangan. Ada maksiat yang kita lakukan sendiri-sendiri dan juga secara terang-terangan. Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan, sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu. Macam itulah juga dengan saudara kita. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga ia melakukan maksiat. Maka uzurnya sama dengan uzurmu. Tetapi kenapa engkau suka menyebut-nyebut kelemahannya? Tentu ia tidak suka seperti halnya engkau juga tidak suka disebut-sebut kelemahan. Kalaulah orang sebut kelemahan kita, kekurangan kita, kita tak suka, maka sedemikianlah kata Al-Imam Al-Ghazali, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang perlu kita kasihi kerana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita akan sambung lagi berbaki berkaitan dengan perkara yang disebutkan sebagai mengumpat tentang apa pula yang kita perlu lakukan berkaitan dengan penyakit mengumpat ini. Baiklah, terima kasih Ustaz. Dan sebenarnya bila kita mengamati apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi, penyakit mengumpat atau ghibah ini lebih banyak keburukan daripada kebaikannya dan ia dianggap sebagai salah satu sifat mazmumah. Jadi sebagai khalifah di muka bumi Allah ini, sama-samalah kita menghindari sifat sebegini yang sememangnya dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali perkara-perkara yang bakal dibangkitkan oleh Ustaz Ahmad Salahuddin menerusi rancangan Bicara Adab seketika nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Kuala Terengganu
100.2 FM. 91.5 FM di Lembah Kelang, manakala di Johor Bahru pula frekuensi radio kami ini anda boleh dengarkan menerusi frekuensinya 106.2 FM. Masih lagi bersama saya selaku hos anda, perantara anda untuk rancangan Bicara Adab pada malam ini. Saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dan saya tidak berseorangan. Kita bersiaran bersama dengan penyumbang tetap pagi rancangan ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Jadi Ustaz, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar IKIM bagi menyerikan lagi malam kita pada malam ini bagi rancangan berbentuk ilmu ini, Bicara Adab yang disiarkan di Radio IKIM. Jadi sebentar tadi telah pun Ustaz menghuraikan berkenaan dengan sifat mengumpat orang atau ghibah, dan kalau kita lihat ya Ustaz, sifat sebegini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih memberi keburukan kepada seseorang yang mengamalkannya. Apatah lagi dalam kecanggihan teknologi pada masa kini Ustaz ya, kita lihat di laman Facebook, di Instagram maupun di laman Twitter, ada saja yang mengambil kesempatan untuk mempamerkan amalan sebegini yang sememangnya dianggap sebagai sifat mazmumah. Jadi apa kata kita ikuti kupasan yang selanjutnya daripada Ustaz Ahmad Salahuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nazri, hafizahullah ta'ala wa madda'ahu bisihatin wa afiyah. Benar sekali apa yang disebutkan tadi. Bila kita lihat hari ini, kalau dulu kita nak selamatkan diri kita daripada mengumpat, jangan jumpa dengan orang. Hari ini tak jumpa dengan orang pun boleh mengumpat. Bahkan umpatannya itu dulu umpatannya mungkin bersama 2 orang sahaja. Hari ini umpatannya boleh bersama ratusan orang, bersama ribuan orang. Disokong pula umpatan-umpatan tersebut. Maka ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah, yang kita perlu jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Dan yang dapat membantu kita tidak ada yang lain, hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung dalam perbahasan kita tentang bicara yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan mengumpat. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kita kena buat sebenarnya? Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah Ta'ala akan menutupi keaiban. Bila kita nampak keburukan orang, bukan untuk ceritakan, tetapi untuk kita tutupi. Ini penting. Jadi bukan nak cerita kat orang buruk dia, tetapi tutupi. Tak perlu kita nak jadi, kalau istilah kita di tempat kita ni apa, jaga tepi kain orang. Berkaitan dengan keaiban, kalau dia susah kita bantu. Bukan maksud jaga tepi kain ni kita tak ambil tahu pasal dia, tetapi perkara buruk tentang dirinya bukan untuk diheboh-hebohkan. Tetapi jika engkau suka membongkar keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk membongkar keaiban dirinya. Kita kena ingat, diri kita bukan tidak ada aib. Itu yang kita kena ingat. Jadi ketika kita nak membuka keaiban orang, kita kena ingat Allah boleh mencari, bukan boleh mencari, Allah boleh membawa orang lain untuk membuka keaiban kita. Allah boleh datangkan orang lain untuk buka keaiban kita. Kerana kita buka keaiban orang, lepas tu kita marah pula orang tu, kenapa awak buka keaiban saya? Allah Subhanahu Wa Taala berhak melakukannya. Maka Imam Ghazali kata, kalau kita buka keaiban orang lain, jangan terkejut lah kalau keaiban kita pula nanti dibuka oleh Allah. Itu satu perkara di dunia. Tengok, kemudian Allah Ta'ala akan membuka pula segala rahsiamu di akhirat. Kita nak menyorok mana lagi kalau nanti di akhirat dibuka keaiban kita? Tidak ada. Kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar, bukan sahaja seorang yang tengok, semua yang di mahsyar melihat keburukan yang telah kita lakukan. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali, seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, zahir maupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada segala keaiban,
sama ada yang berkenaan dengan urusan agama maupun duniamu, maka ketahuilah bahawa kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Ada orang perasan diri dia baik, dia rasa dia tak ada aib, dia rasa dia tak ada jahil, dia rasa tak ada maksiat zahir dan batin yang dilakukan. Maka kata Imam Ghazali, ketahuilah ini adalah orang-orang yang jahil. Bagaimana mungkin diri kita sunyi daripada aib? Kerana sifat kita lemah. Kita manusia yang banyak kesalahan dan kekurangannya. Maka sudah tentu dan pasti sangat banyak keaiban yang ada pada diri kita. Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih dari segala dosa dan kesalahan. Tu Imam Ghazali sebut tu. Apa aib yang paling besar? Adalah orang yang merasakan dirinya tidak ada aib. Inilah aib. Orang yang merasakan dirinya tidak ada aib, ini merupakan satu keaiban. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun dia ada aib. Inilah teruk sekali. Sebenarnya ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirimu, sebenarnya ketika itu Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada dirimu. Sebab apa? Sebab bila kita rasa kita bersih, suci, sunyi daripada dosa, maka kita akan kurang memohon keampunan Allah. Kita akan kurang mengharap kepada Allah. Kita akan kurang perhambaan kepada Allah. Maka kerana apa? Kerana Allah tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita. Jadi kena jaga-jaga. Jangan rasa diri kita tak ada kesalahan. Jangan rasa diri kita suci, sunyi daripada dosa. Jadi ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Merasa diri bersih, itulah kejahilan yang nyata. Kemudian kata Al-Imamul Ghazali, seandainya engkau memang benar pada sangkamu bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban. Kalaulah memang betul kita ni tak ada aib, memang kita jaga cakap kita, kita jaga bicara kita, kita jaga mata kita, kita jaga zahir dan batin kita, memang benar-benar diri kita ini sunyi daripada keaiban dan kekurangan. Apa kita kena buat? Maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang merezekikan perkara tersebut kepada kita. Dan mengapa pula engkau memahu memaki orang lain dan menyebut-nyebut kesalahan orang lain. Kalaulah kita kata saya ni tak ada buruk, jadi apa masalahnya saya nak cerita tentang buruk orang? Saya memang tak ada buruk. Jadi tengok, mengapa pula engkau ingin memaki dan menyebut-nyebut kesalahan orang? Kalaulah kita tak ada aib, kenapa pula kita nak cakap buruk orang pula? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban-keaiban yang besar? Perbuatan apa? Menyebut tentang keburukan orang ni aib juga. Aib juga pada diri sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebagai mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, kita lihat di nota kaki, itu tambahan yang dibawakan oleh penterjemah berkaitan dengan persoalan mengumpat. Ada orang tanya, Ustaz, adakah perkara-perkara yang dibolehkan untuk kita mengumpat ataupun kita bercerita tentang orang? Maka di sini dibawakan, kalau kita baca dalam Ihya Ulumuddin lebih jelas disebutkan. Cuma disebut di sini apa dia? Beberapa perkara yang mengharuskan seseorang mengumpat orang lain. Bila? Pertama, ketika mengadukan hal kezaliman orang lain terhadap kita di hadapan hakim. Maknanya orang yang berhak untuk dengar luahan kita, bukannya di Facebook, bukannya di WhatsApp, bukannya di Twitter, bukannya di Instagram, tetapi kepada hakim. Ada orang buat zalim pada saya, wahai Tuan Hakim, minta diadili. Apa kezaliman yang dibuat? Kita boleh sebutkan. Kalau tidak, macam mana nak diadili? Dan seumpamanya, maka ketika itu boleh kita sebutkan keaiban.
Kedua, ketika bermesyuarat untuk memperbaiki kesalahan seseorang, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahannya di hadapan orang yang datang untuk membantu kita memperbaikinya. Kalau tak tahu, macam mana nak betulkan kesalahan orang? Yang ketiga, ketika kita minta fatwa daripada mufti, maka bolehlah kita menyebutkan kesalahan orang yang tersabit dengan soalan kita sebab nak minta fatwa. Yang keempat, ketika kita melarang orang banyak supaya mereka jangan terikut-ikut dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang salah, maka terpaksa kita menyebutkan kesalahan orang yang berkenaan supaya orang ramai jangan tertipu dengannya. Kalau ada perkara-perkara yang merupakan perkara yang buruk, perlu kita beri peringatan pada orang lain supaya orang lain tidak terkena daripada perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kita boleh sebut contohnya scam lah. Ada orang nak scam, maka kita bagi ingatan, jangan percaya dengan kumpulan ni, orang ni dan sebagainya. Kerana apa? Kerana dia scam. Contohnya kita cakap apa yang dia buat, keaiban dia. Boleh ke? Apa ni awak cerita tentang aib saya scam? Ni bukan cerita aib, ni nak bagi ingatan supaya orang lain tak kena tipu macam kita. Itu boleh. Kemudian ketika menyebut seseorang yang telah kita kenali dengan aibnya, seperti orang yang masyhur dengan namanya, gelarannya. Contoh dekat dalam kitab ni, Udin Pincang dipanggil. Maksudnya apa? Kaki dia tu jenis tempang lah lebih kurang. Mat mana mat tempang? Tempang tu kan tak elok panggil. Orang panggil tempang. Orang panggil kita tempang pun kita tak suka. Tapi dia tu memang dah dikenal. Contohnya pula mat tu ramai pula orang nama macam tu. Jadi ada orang panggil mat gelap sebab dia gelap. Mat jongang sebab dia jongang contohnya. Tapi dia itu perkara yang kita sebut keaiban, tapi dia terkenal dengan itu dan orang pun kenal dia pun tahu. Perkara itu untuk mengenalkan orang yang mana tak ada masalah. Tapi untuk sebut tu sebab nak mengaibkan dia, itu tak boleh. Dan yang keenam, menyebut kesalahan seseorang yang sudah tidak malu menzahirkan kefasikannya. Ada orang dia memang sesuka hati sahaja menceritakan ataupun menzahirkan kemaksiatan yang dilakukan. So contohnya orang minum arak depan orang ramai, buat live, maka ketika itu kita boleh sebut kesalahan dia supaya orang berhati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang betapa beratnya sifat yang disebut sebagai mengumpat. Maka ia bukan sahaja satu perkara yang perlu kita jauhkan kerana ianya menceritakan tentang orang, tapi kita perlu ingat ianya satu maksiat yang berdosa yang mana nanti akan menyebabkan kita Allah jerumuskan ke lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, ahli keluarga kita, dan Allah pelihara lisan dan lidah kita daripada menyebut ataupun membicarakan tentang orang lain yang tidak disukai atau lebih kita kenali dengan istilah mengumpat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikannya daripada pertemuan kita ini dan Allah Subhanahu wa taala timbang ianya di mizan hasanah, di timbangan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jika kita ikuti apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi, lebih kepada Ustaz lebih memberi tumpuan kepada mereka yang melakukan amalan sebegini, mengumpat atau ghibah. Bagaimana pula Ustaz melihat mangsa yang kena jadi umpatan ni, selain daripada reaksi mereka, kita biasa dengarlah kalau mangsa jadi umpatan ni disaran untuk berdiam diri sahaja, banyakkan berdoa ataupun buat saja, buat tak tahu. Jadi mungkin Ustaz ada perkongsian lain bagaimana pula kepada mangsa yang jadi umpatan ni. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu soalan yang sangat baik. Bagaimana seseorang itu merespon tentang kalau dirinya diumpati. Kalau dirinya diumpati, kita kena tengok keadaan dia, bagaimana, apa yang diumpat tentang dirinya. Tetapi perkara paling besar
ketika kita dibicarakan tentang diri kita, yang paling tinggi kedudukannya adalah sabar. Memang kita perlu sabar. Ada orang kata sabar sampai bila? Sabar ini sampai bila-bila. Jadi kalau kita bahas dalam perbahasan tasawuf kan disebut sabar ini dia kategori maqam. Maqam ni maksudnya apa? Benda itu tetap. Maksudnya kan kita kalau cerita tentang sabar, nanti kita kata, Ustaz, sekali saya boleh sabar lagi, 2 kali saya boleh sabar lagi, 3 kali ni bukan sabar dah, Ustaz. Jadi sabar pun ada batasnya. Tak, sabar itu tanpa batas. Jadi tengok, sebenarnya apa yang diperlukan, bukan kedua-dua, semua orang perlu kepada satu perkara yang kita sebut ilmu. Orang yang dia nak mengumpat, dia kena tahu bahawa apa ancaman bagi orang yang mengumpat. Kalau seseorang itu dia diuji, diumpati ini bahagian dari ujian, bahagian daripada ujian, maka dia perlu tahu apa dia pahala yang akan diperoleh atas ujian. Sebagai contoh, bila orang ditimpa musibah, ujian, dia bersabar, maka Allah kata wa man yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar ini pahala ni tanpa batas. Maksudnya apa? Sebanyak mana Allah nak beri pahala, Allah boleh bagi. Berapa tidak terhitung. Nilai sabar yang sangat besar. Jadi perkara paling perlu dipunyai oleh setiap diri kita adalah sabar. Kenapa? Kerana kalau kita marah, maka kita telah masuk dalam keinginan syaitan. Syaitan nak marah. Dan yang kedua, tengok, bila kita sabar, kita dah dapat satu ganjaran pahala. Kita nak lagi besar. Apa dia? Maafkan. Allah kata apa? Fa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu memaafkan, wa aslaha, kamu buat baik pula pada orang yang menyakiti kamu, apa Allah kata? Fa ajruhu 'ala Allah. Ganjarannya itu di atas Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Sudah semestinya Ustaz ya, kalau kita lihat janji Allah Subhanahu Wa Taala sangat nyata seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa melihat ayat ini, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi bagi pihak Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan kepada para pendengar, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. InsyaAllah kita akan bersua pada minggu hadapan pula dalam rancangan Bicara Adab setiap Selasa pada pukul 9 malam hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Supaya sesuatu pekerjaan itu dinilai ibadah dan mendapat ganjaran yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia dilakukan dengan ikhlas. Jangan sampai pekerjaan itu dilakukan dengan jalan mencuri tulang umpamanya, kerana ia adalah sesuatu yang tidak amanah. Sesuatu yang tidak amanah maka nanti akan menatijahkan rezeki yang diperolehi itu tidak akan barakah di sisi Allah. Itulah yang nanti, mohon maaf, menyebabkan barangkali anak, barangkali degil, pekerjaan itu jadi payah. Sesuatu yang dilakukan itu akan ada sahaja hambatan ataupun halangannya, kerana rezeki yang diperolehi itu tidak benar-benar halal ataupun tidak benar-benar elok dan tulus, kerana ada unsur-unsur curi tulang, malas, tidak amanah, nipuan dan sebagainya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi.